Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan sedang penonton, para jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari kamu menyaksikan matahari terbit ialah pada hari Jumaat. Mudah-mudahan keberkatan Jumaat pun ya, keberkatan kita bersama untuk nak tadabbur surah Al-Kahfi pun dapat. Yang ketiga, keberkatan kita berada pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini, menghitung hari untuk kita menuju hari Arafah 9 Zulhijjah dan juga hari raya Aidil Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkatan, limpahkan kebaikan, kita tergolong dalam kumpulan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa kita dapat perbanyakkan 3 amalan buat masa ini. Pertama, kata Nabi, tahlil, iaitu kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, tahmid. Yang ketiga, takbir. Jadi la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini 3 kalimah yang Nabi pesan banyakkan, sebut banyak-banyak. 3 perkara ini sementara kamu berada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mudah-mudahan kita dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan daripada suratul Kahfi. Surah yang sudah pasti banyak berikan kesan yang sangat mendalam dalam hidup kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukadimah, sebelum saya sambung perbincangan kita pada halaman terakhir surah Al-Kahfi ini, Al-Quran muka surat 304. Ada satu ingatan Nabi yang biasa kita dengar kan? Siapa hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ataupun siapa baca surah Al-Kahfi, dia punya fadilat apa? Selamat daripada fitnah Dajjal. Usima min fitnatid Dajjal. Dia punya kelebihan dia selamat daripada fitnah Dajjal. Ada sekalian, kalau kita nak cuba faham kan macam mana surah Al-Kahfi ini, dengan sebab kita baca, dengan sebab kita hafal, selamat daripada fitnah Dajjal. Kenapa surah Al-Kahfi? Dan kenapa surah ni pula dia punya fadilat selamat daripada fitnah Dajjal? Para ulama ketika membahaskan ulasan hadis Nabi ni dalam tafsir-tafsir mereka, dia kata gini, hidup kita Allah ajar dalam surah Al-Kahfi ni, hidup ada fokus. Nak cerita selamat daripada fitnah Dajjal macam mana? Hidupnya ada fokus. Fokus macam mana? Contoh kita ambil daripada kisah pemuda Al-Kahfi ke, kisah pemilik kebun ke, sama ada kisah Nabi Musa dalam pengembaraan mencari ilmu, ataupun kisah Zulkarnain. Nampaknya keempat-empat cerita ini Allah berikan gambaran secara umum, cerita ni ada fokus dia, dan mereka tak lari daripada tujuan asal mencari rahmat, keberkatan, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh secara ringkas macam mana kita cerita satu ketika dahulu pemuda-pemuda Al-Kahfi, yang mana mereka rezekinya, takdirnya tertidur selama 309 tahun dalam gua. Tidur dalam gua. Bila mereka bangun, apa antara perbualan yang dirakamkan dalam surah ini? Mereka saling bertanya, berapa lama kita tidur ni? 1 hari ke? Ada yang kata tak sampai 1 hari pun, ada yang kata 1 hari. Tapi nampaknya perdebatan ringkas itu tak lama, perbincangan itu tak lama, sebab ada kawan mereka, salah seorang daripada mereka kata, kita ni tidur berapa lama wallahualam, Allah yang maha mengetahui. Jadi sekarang ni kerja kita apa? Cari makanan, pergi keluar, cari dalam keadaan tempat yang selamat. Tak ada makna kita bincang benda yang kita tak tahu.
Apa yang mereka tak tahu ni, berapa lama mereka tertidur. Jadi para ulama kata apa? Surah ini, cerita ini mendidik kita, hidup kita supaya ada fokus. Fokus pemuda tadi nak pertahankan iman, fokus cerita pemilik kebun hidup jangan jadi orang yang kufur, fokus cerita Nabi Musa dalam pengembaraan mencari guru Nabi Khidir alaihissalam, dan fokus Zulkarnain tak tenggelam dengan kekuasaan yang dimiliki. Jadi kita pada hari ini pun sama juga, nak memahami hadis Nabi tadi kata para ulama. Kenapa dengan amalkan, baca, hafal surah Al-Kahfi, selamat daripada fitnah Dajjal, kita ni akan ambil benda yang penting dalam hidup. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis kan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan kepada kita semua, antara tanda-tanda kebaikan orang beriman, orang Islam ni, apa ciri-ciri kebaikan, nak tahu orang ni baik ke tak baik, dia akan meninggalkan perkara yang tak mendatangkan manfaat dalam hidup dia. Rasa benda tu tak bermanfaat, rasa benda ni tak perlu kok, tinggalkan aja lah. Banyak lagi yang kita nak kejar dalam hidup. Fokus kita perbanyakkan iman dan amal soleh. Sebab itu surah yang sama ni, surah Al-Kahfi, Allah ulang 7 kali, beriman, amal soleh, beriman, amal soleh. Sebab ni fokus dia. Bila kamu dapat jaga benda ini, insya-Allah kita semua terselamat daripada fitnah Dajjal. Walau hidup zaman mana sekalipun, insya-Allah ujungnya kita akan selamat. Baik, hadirin sekalian, pagi ni kita tengok pada surah Al-Kahfi ini, bermula pada ayat 98 lah. Saya ambil sikit, reverse ke belakang sikit, penutup kisah Zulkarnain sebelum pergi pada rumusan. Sebab 10 yang akhir ni, setelah gini tamat cerita Zulkarnain, ayat yang ke-98, tamat cerita Zulkarnain, habis gitu je. Pindah 10 ayat yang terakhir, bermula daripada ayat 101 sampai ayat 110, yang mana 10 ayat terakhir suratul Kahfi ada kaitan rapat dengan 10 ayat pertama. Kita tak boleh pisahkan. 10 ayat pertama ada kaitan dengan 10 ayat yang terakhir. Kalau kita boleh faham dan telah hadam cerita 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, mudah untuk kita nak faham jalan cerita 10 ayat yang terakhir. Okey, sebelum itu kita tengok pada penutup kisah Zulkarnain. Kita dah cerita kehebatan Zulkarnain, pergi bahagian barat, pergi bahagian timur, pergi naik puncak gunung dan seumpamanya. Misi Zulkarnain ataupun kehebatan Zulkarnain yang dirakamkan oleh Allah dapat perintah dengan adil. Kenapa dimasukkan cerita ni dalam surah Al-Kahfi? Sebab kata Allah, kamu kena lihat ketokohan yang ada pada Zulkarnain ini dipuji kerana keadilannya, dan dia tak pernah tenggelam dengan kekuasaan yang dimiliki. Sebab itu bila dah selesai misi Zulkarnain dalam memakmurkan bumi Allah ni, selesai menyelamatkan manusia, binakan tembok daripada serangan Ya'juj Ma'juj, dengan teknologi yang ada pada zaman itu, belum sempat orang tempatan meraihkan jasa Zulkarnain, belum sempat diviralkan Zulkarnain ni hebat macam mana, belum sempat menerima macam-macam pujian, terus Zulkarnain tamatkan kehebatan projek mega pada waktu itu dengan ayat 98. Allah berfirman, qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Sadaqallahul azim. Ayat 98 ini untuk maklumat kita bersama, ungkapan Zulkarnain yang dirakamkan oleh Allah sejurus selesai semua misi yang dilaksanakan dalam hidup dia. Lalu Zulkarnain berkata, ini semua rahmat daripada Tuhanku. Dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhan aku, dia akan jadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Baik, Zulkarnain tak pernah kata, tuan-tuan sekalian, rakyatku sekalian, yang ada dekat depan ini projek yang telah kita buat, susun besi, letakkan kepingan-kepingan besi, kemudian ditutup dengan tembaga, dapat kepung antara dua gunung. Besi-besi itu disusun sampai ke atas, kemudian disiram dengan tembaga,
jadi penyelamat kamu antara dua gunung ni daripada serangan Ya'juj Ma'juj. Ini projek kita yang hebat. Projek kita ni tak ada dalam sejarah. Oh, nampaknya tak ada ayat macam tu keluar daripada lisan Zulkarnain. Tapi bila selesai semua kerja itu, dia cepat-cepat kata, ini semua rahmat daripada Tuhan aku. Ini semua dengan sebab rahmat Allah. Supaya apa? Supaya orang tak terpegun ataupun manusia tak mudah terpesona. Ada orang puji dia, viralkan dia dan seumpamanya. Semua yang berlaku itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat baik-baik kunci ataupun dia punya induk surah Al-Kahfi ni, Masya Allah la quwwata illa billah. Semua yang berlaku dengan kehendak Allah. Manusia tak ada keupayaan, tak ada kekuatan, melainkan dengan bantuan dari Allah. Zulkarnain mengingatkan rakyat dia, kamu tak usah nak kagum dengan aku sangatlah. Yang aku buat ini projek mega, bina tembok, kamu selamat daripada Ya'juj Ma'juj, yang mana mereka ini mufsiduna fil ard. Kamu berhadapan dengan makhluk perosak, aku dah selamatkan kamu bina tembok ini semua rahmat daripada Allah. Hilangkan kekaguman pada mana-mana makhluk. Surah ini mengajak kita supaya kena kagum kepada Tuhan Pencipta alam. Kamu tak usah kagum sangatlah. Tembok yang aku bina ni walaupun setinggi gunung, tuan-tuan, setinggi gunung disusun batu besi tadi. Sampai satu masa nanti yang aku bina ni akan musnah, akan hancur rata. Tak ada apa lagi dah. Dan itu merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Kamu tak usah kagum sangat, satu masa nanti akan hilang juga, tembok ni akan musnah dan akan rata balik. Seolah-olah macam tak ada apa-apa. Jadi ala kulli hal, kita baca dalam kisah ini, penutup kisah Zulkarnain digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kuasa yang ada pada manusia buat seketika. Ada kuasa tak? Ada, tapi kuasanya terhad, kuasanya buat seketika. Berapa banyak siri tamadun kehidupan manusia dekat dunia ini, hebat sampai ke peringkat kemuncaknya, lepas tu runtuh, hilang, musnah, ganti tamadun yang baru. Begitulah silih berganti. Yang tinggal hanyalah keagungan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka tuan-tuan sekalian, masuk ayat 99 sampai ayat yang terakhir. Ini dia punya point Ayat 99 sampai ayat yang terakhir. Surah Al-Kahfi merumuskan ataupun menutup surah ini, cerita ini dengan pengembaraan dua perkara. Satu, jaga baik-baik hal iman kita kepada Allah. Yang kedua, keyakinan kamu kepada hari akhirat perlu dipertahankan sebaik mungkin. Cerita iman, ayat 99 sampai ayat yang terakhir, cerita tentang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Kalau ini tak ada, masalah. Dalam hidup akan jumpa masalah bila tak ada dua benda ni. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Baik, pertama sekali kita lihat ayat 99. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba' wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a wa 'arabna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda." Sadaqallahul azim. Ayat 99 dan 100. Dan kami biarkan mereka pada hari itu keluar beramai-ramai, bercampur bau antara satu dengan yang lain, dan kemudian akan ditiup sangkakala, lalu kami himpunkan makhluk-makhluk seluruhnya di padang mahsyar, dan kami perhatikan dan kami perlihatkan neraka Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan pendedahan yang jelas nyata. Baik, ayat yang ke-100 ni tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kita kiamat ni dekat sangat dah. Kiamat ni dah dekat sangat. Cerita berkaitan dengan satu masa nanti manusia ini hidup akan saling banyak berlaku banyak berlaku masalah, banyak berlaku pertelingkahan. Maksud yang Allah sebut tadi ni kan, yamuju fi ba'din. Manusia ni akan yamuju ni daripada perkataan maujun. Maujun ni apa? Ombak. Ombak kalau kita tengok dekat laut, dia akan saling bertindih antara satu sama lain. Datang angin kuat tiup,
menghempas pantai, kemudian nanti datang lagi ombak yang lain tutup, datang ombak yang lain. Jadi itu maksud yamuju fi ba'din. Kamu lihat ombak saling menutupi antara satu sama lain. Maksud dia macam mana? Kiasan kepada manusia ni, akhir zaman nanti kamu akan lihat bagaimana manusia ni akan huru-hara penghujung hidup kat dunia ni. Mereka saling banyak berlaku peperangan, mereka ini banyak berhadapan dengan kesulitan, sehingga kan kamu tunggu masa sajalah. Kamu tunggu masa untuk malaikat Israfil tiup sangkakala tu tadi. Saudara sekalian, dalam penjelasan Nabi SAW cerita tentang berlaku pelbagai kesukaran, pelbagai fitnah pada akhir zaman ini mengingatkan kita bagaimana kisah satu masa nanti bila nak dekat berlaku saja kiamat, malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tiup sangkakala. Ayat yang ke-99 tadi kan, wa nufikha fis sur, akan ditiup sangkakala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, satu hari kata Abu Hurairah, aku jumpa dengan Nabi SAW. Nanti sebelum kiamat, malaikat Israfil akan tiup sangkakala yang pertama, makna menghancurkan dunia, alam semesta dan seumpamanya. Kemudian selepas daripada itu, selepas 40, maka akan ditiup sekali lagi sangkakala itu. Sahabat-sahabat yang lain tanya, wahai Abu Hurairah, 40 tu 40 hari ke? Abu Hurairah kata, aku tak nak sebut. 40 tahun ke? 40 bulan ke? Kata Abu Hurairah, aku tak nak sebut. Maksudnya antara tiupan sangkakala pertama, dunia ni hancur, dengan tiupan sangkakala kedua, manusia ni bangkit semula, ni 40 hari ke? Abu Hurairah tak jawab. Tanya lagi, 40 bulan ke? Tak jawab. Wahai Abu Hurairah, adakah antara tiupan sangkakala yang pertama dengan nak tiup sangkakala kedua ni 40 tahun ke? Aku tak nak jawab. Aku tak nak jawab, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi nak cerita dalam hadis ni kan, Abu Hurairah kata Nabi beritahu aku tiupan sangkakala pertama nak pergi yang kedua ni 40. Wallahu a'lam. Dalam ulasan tafsir Al-Hamka, tafsir Al-Ha Profesor Hamka, pernah dibawakan perbahasan kenapa Abu Hurairah tak jawab antara sangkakala pertama dengan kedua ni 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah nak cerita benda yang lebih besar daripada itu. Maknanya kamu tak tahu 40 hari 40 bulan tu pun tak apa, yang penting kamu nak tengok macam mana persiapan kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita tengok sekarang ni ayat yang ke-99 cerita sangkakala, tiupan sangkakala kiamat. Nanti ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana keadaan orang yang beriman bila dia bertemu dengan Allah. Soal bila kiamat itu bukan kerja kita. Soal nak fikir berapa lama tiupan sangkakala pertama kedua ni, wallahu a'lam. Yang penting apa persiapan kita nak bertemu Allah. Betul-betul berada pada ayat yang terakhir, pada baris yang akhir. Inilah kerja kita. Apa kita nak buat? Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghimpunkan semua sekali. Fajama'nahum jam'a. Semua akan dihimpunkan. Kalau Nabi SAW pernah menceritakan, nanti di hari kiamat bila berlaku saja tiupan sangkakala yang kedua, bila dibangkitkan saja manusia kan, Nabi kata apa? Wa ana awwalul hasyir. Aku merupakan makhluk yang mula-mula sekali dibangkitkan semula. Sekarang Nabi dah wafat, nanti bila berlaku kiamat dan kemudian tiup sangkakala kedua, Nabi kata aku merupakan orang pertama dibangkitkan. Jadi itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Lalu kemudian aku tulis sebelah kanan, aku dapati lepas itu Sayyidina Abu Bakar. Aku tulis sebelah kiri, sebelah aku Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian barulah keluarga-keluarga Nabi yang lain dan seumpamanya. Sehinggalah kita baca dalam hadis-hadis yang lain, Nabi kata apa? Kumpulan manusia yang mula-mula dibangkitkan di padang mahsyar. Kumpulan tadi tu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang mula-mula sekali Allah bangkitkan mana dia? Tanah perkuburan yang terletak di Madinatul Munawwarah, iaitu tanah perkuburan Baqi'. Tanah perkuburan Baqi' ini itulah kubur yang mula-mula sekali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Baik, kerana itu sehingga ayat 99 ni hadirin sekalian, kerana itu antara kaitan cerita ini dengan
kisah kiamat hampir tiba. Cerita tentang kiamat ni benda yang kita kena tahu. Kenapa kena tahu? Sebab kalau kita baca kitab Kiamat Hampir Tiba, hadis-hadis Nabi SAW yang banyak kita jumpa dalam kitab hadis yang besar tu dipanggil Babul Fitan. Bab cerita tentang fitnah akhir zaman. Ulama kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dikumpulkan hadis tu, tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Yang menariknya gini. Yang menariknya kata beliau, bila Nabi SAW berhadapan dengan malaikat Jibril, ada dalam hadis 40 Imam Nawawi tu, kan cerita dia gini, Nabi berada dengan para sahabat, tiba-tiba ada lelaki masuk pakai jubah putih bersih, tapi sahabat kata kami tak pernah nampak pun siapa lelaki ni. Lelaki itu ialah malaikat. Malaikat menyerupai lelaki masuk dalam majlis Nabi SAW. Lalu ringkaskan cerita, malaikat yang masuk jumpa dengan Nabi ni tanya 4 benda. 1, rukun Islam. Yang kedua, tanya rukun iman. Yang ketiga, tentang ihsan. Yang keempat, tentang kiamat. Islam, iman, ihsan, kiamat. Maka ulama menyatakan 4 ini, yang 4 ni dipanggil rukun agama. Rukun agama. Yang tadi tu rukun iman, rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan, tentang kiamat. Maka 4 cabang ilmu ini merupakan ilmu yang kita kena tahulah, bahasa mudahnya. Kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, jangan sampai hal-hal berkaitan dengan kiamat ini keluar daripada pengetahuan kita. Saya ada gini tuan-tuan. Ada orang dia pandang sinis, dia kata gini. Ini yang saya pernah dengar sendiri kan. Dia kata, kita ni kalau nak orang kenal, nak glamour senang je. Ceritalah pasal Dajjal, cerita pasal akhir zaman, cerita pasal kiamat, senanglah nak glamour. Saya dengar gitu kan, cerita apa glamour tak glamour ni kan? Siapa pula yang katanya cerita hari kiamat ni nak glamour, nak ramai pengikut? Sedangkan ulama telah tulis dalam kitab Kiamat Hampir Tiba tu, dalam kitab itu dia ni cerita kiamat sebahagian daripada rukun agama. Takkan sempurna agama kamu sekadar tahu rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, tapi cerita kiamat tak tahu. Kerana itu kita lihat antara kisah hari kiamat banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi dan juga dalam surah-surah yang lain. Kena ambil tahu tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, dan ingatan kita bersama juga kalau cerita tanda-tanda kiamat, apa sebenarnya tanda yang bila sebenarnya dunia berakhir ni, ataupun bila sebenarnya dipanggil akhir zaman ni. Akhir zaman ni bila? Tahun 2000 ke? Tahun 2020 ke? Ke tahun 1900? Tanda-tanda kiamat dah nak dekat ni. Tuan-tuan sekalian, bila mulanya kata kena nak kiamat ni? Diutusnya baginda Nabi SAW. Dalam kitab, diutusnya Nabi. Bukan Nabi lahir, Nabi lahir bukan. Diutus sahaja Nabi SAW, bermulalah detik perkiraan dunia semakin ke penghujung. Bila punya cerita ni? 1500 tahun dulu. 1400 tahun dulu punya cerita, dunia ni dah nak berakhir. Sebab itu kalaulah sehingga sekarang ni kita masih leka surah Al-Kahfi pun masih tak sempat kita nak tadabbur dan seumpamanya, kita akan rasa sayanglah masa-masa yang berlalu tu kan. Sehingga kan kalau kita ingat balik antara kata-kata Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak kata apa? Dia kata, aku takkan izinkan hidup aku ni dalam sehari berlalu begitu saja tanpa baca Quran. Aku takkan izinkan begitu. Kerana itu ulama-ulama pesan, dia kata gini, kalaulah kita dalam sehari tak makan, kita rasa lapar, pasti rasa lapar. Melainkan kalau puasa lah. Kalau tak minum, kita akan rasa haus. Tapi kalau tak baca Quran, macam okey je. Tapi kalau rasa okey je, masalah lah tu. Tak makan kita lapar, tak minum kita rasa haus, tapi tak baca Quran, okey je kan. Saya sehat je Ustaz, tak baca Quran seminggu, okey je. Kat situ ada masalah besar lah yang perlu kita nilai balik, kita semak balik. Mudah-mudahan kita terselamat. Kerana itu kata Allah Azza wa Jalla, bila berlaku saja tiupan sangkakala, manusia akan diimpunkan semula. Baik, untuk apa ni? Pertama sekali, ayat yang ke-100, kami akan lihatkan neraka Jahannam. Wa'aradna ni makna dia kami tunjuk. Kami akan tunjuk neraka Jahannam pada orang-orang kafir dengan
dengan pendedahan yang jelas nyata. Pertama sekali, bila manusia dah berkumpul, kami akan tunjuk dulu mana dia neraka Jahannam. Pada siapa ni? Pada orang-orang kafir, yang mana Allah tunjukkan neraka itu terang depan mata. Memang mereka nampak. Dekat mana mereka nampak? Kita baca dalam surah As-Sajadah. Allah sebut apa? Ada apa? Dalam surah As-Sajadah tu kan. Allah kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Sambungan dia tu Rabbana absarna. Surah Sajadah muka surah 416 atas sekali kan. Wahai Tuhan, betul lah kami dah nampak depan mata kami. Ini Allah tunjuk. Surah Al-Kahfi Allah tunjuk, ni aku tunjukkan neraka Jahannam. Surah As-Sajadah Allah beritahu orang-orang kafir berkata Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami dah tengok, kami dah nampak, kami dah dengar bunyi yang menyeramkan itu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Oleh kerana sekarang kami dah nampak inilah rupa nerakanya, maka tolonglah kembalikan semula kami dekat dunia. Tuan-tuan, dunia kat mana pada waktu itu? Tak ada dah. Dunia dah hancur dah. Dunia dah musnah. Tiba-tiba orang-orang kafir ini tadi nak kembali semula ke dunia. Untuk apa? Farji'na na'mal salihan. Kami nak beramal soleh. Satu ungkapan yang amat malang lah. Bila nak beramal soleh ni? Kamu dah nampak neraka depan mata. Kenapa pada waktu itu? Inna muqinun. Baru yakin betul rupanya neraka memang ada depan mata. Dulu mereka main-main. Allah tunjukkan dalam ayat berikut. Dulu mereka main-main. Sekarang bila nampak neraka depan mata, baru nampak wahai Tuhan kami dah yakin. Kerana itu dalam tafsir Ibn Kathir, soalan yang dikemukakan, Ibn Kathir kata apa? Kenapa penghuni neraka Jahannam ditunjukkan dulu? Kenapa ditunjukkan dulu neraka ni? Dia sebutkan ablagh fi ta'jilil hammi wal hazni lahum. Tujuan Allah tunjukkan neraka Jahannam. Dah masuk belum ni? Belum. Tapi kenapa ditunjukkan? Nak menunjukkan bagaimana supaya diorang ni lebih segera rasa bimbang, lebih segera rasa sedih. Memang dah takut dah. Dah mula rasa takut. Bukan berada dalam neraka lagi ni, belum lagi. Baru berhimpun dekat padang mahsyar. Ditunjukkan untuk apa? Allah nak bagi gambaran, ini tempat kamu ni. Tuan-tuan, seperti mana kata almarhum Profesor Hamka kan. Hamka diulas ayat ini, ayat ke-100 ni. Dia kata seumpama gini, kalau orang yang nak dihukum gantung, mungkin kerana kesalahan membunuh, kesalahan apalah, mengedar darah dan seumpamanya kan, akan ada nanti hukuman dia bila tarik. Tiba-tiba pada suatu hari kata dia, kalaulah penjara, tunjukkan dulu, kamu ni wahai penjenayah sekian-sekian, ini tali gantung ni. Ini tali gantungnya. Kamu nak kena hukum ni esok ni, kamu tengok dulu. Belum dijatuhi hukuman gantung ni, tengok tali tu pun dah kata orang nak kata apa tak tahu nak kata apa lah kan. Sebab itu ditutupkan kepala dengan plastik warna hitam dan sebagainya lah kan, sebab benda tu mengerikan. Baru tengok tali. Bayangkan neraka Jahannam diperlihatkan azabnya, apinya, nerakanya. Sebab apa? Supaya diorang ni lebih cepat rasa sedih, rasa bimbang dan seumpamanya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Baik. Kenapa jadi begitu? Kenapa Allah tunjukkan sedemikian? Alladzina kana sa'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang ke-101, yaitu kata Allah, orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku, dan mereka pula tak dapat mendengar sama sekali. Allah Subhanahu wa taala nyatakan ada dua panca indera dekat apa nama ni, dekat ayat yang ke-101 ni. Masalah mereka orang-orang kafir ni, mereka tak gunakan penglihatan dan pendengaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hakikat kehidupan sebagai seorang manusia. Mereka ni tertutup daripada melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka pula tak dapat dengar sama sekali. Telinga ada tapi tak boleh dengar. Saya bila hari semalam dapat dengar ulasan tafsir oleh almarhum Syekh Sya'rawi,
salah seorang ulama tafsir moden yang terkemuka daripada Mesir, bila diulaskan ayat 101 ni kan, dia kata Allah nak menempelak ayat 101 ni, ini soalan ataupun Allah nak templak mereka ni. Dia kata gini, almarhum Sya'rawi kata dalam ulasan dalam kuliah dia, macam kita bual kan, kita nampak satu benda ni kat depan kita ni, tapi kawan sebelah tak nampak. Kamu ni apa, dia dah buta ke, mata tak nampak ke? Kan? Dia ada mata tak? Ada. Tapi kita kata kamu tak nampak ke? Kan? Ataupun contoh kalau orang sampaikan sesuatu, tiba-tiba dia terlepas pandang. Kamu tak dengar ke? Telinga dia tak ada. Tapi persoalan tak nampak, tak dengar, inilah masalah bagi orang-orang kafir. Mereka ni langsung tak dapat gunakan panca indera mereka, sama ada mata mereka, telinga mereka ni untuk nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mata tapi tak nak melihat, ada telinga tak nak mendengar dan seumpamanya. Dan tuan-tuan sekalian, inilah masalah yang berlaku pada manusia ni kan, bila dipersoalkan esok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai manusia, walaupun sungguh kamu ni ada pelbagai ujian dugaan, tapi kamu ada mata tapi kenapa tak nak melihat? Kamu ada telinga tapi kenapa tak nak mendengar? Sebab itu tuan-tuan sekalian, ayat ini kan, ayat 101, dia ayat 101 ni, nanti ayat 101 dia ada kaitan dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Saya bagi gambaran gini ulama susun gini. Saya dah bagikan nota sikit pada sebahagian jemaah kan. Ayat 101 sampai ayat 110. 101 sampai 110 pasangan dia, pairing dia dapat ayat 1 sampai ayat 10. Tapi dia punya matching dia terbalik. Ayat yang ke-101 ni, ayat 101, ayat 100 dan 101 dia partner dia dengan ayat yang ke-10 dalam surah Al-Kahfi. Ini cerita supaya kita ni kena banyak doa. Doa macam mana? Ya Allah berikan kami hidayah. Sebab tu doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ini masalah bila tengok tak dapat tahu kebesaran Allah. Doa kita apa? Allahumma arinal haqqa haqqan, wahai Tuhan, jadikan kami ni bila tengok sesuatu benda yang benar, benarlah pada mata kami. Wa arinal batila batilan, wahai Tuhan, jadikan mata kami bila tengok benda yang batil, benda yang mungkar, batillah pada mata kami. Warzuqna ijtinabah, rezekikan kami supaya jauhkan benda itu tadi. Jadi ayat yang ke-101 Allah berikan jawapan kenapa mereka ini diberikan azab yang sedemikian. Sambungan ayat yang ke-102, tuan-tuan sekalian, afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sadaqallahul azim. Ayat 102, maka adakah orang-orang kafir menyangka mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk-makhluk yang disembah selain daripada aku dapat menolong mereka? Sesungguhnya kami telah sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamu. Baik. Ayat 102 ni Allah menempelak sekali lagi orang-orang kafir yang menyatakan ialah dunia ni untuk dapat kesenangan segala-galanya. Mereka akan dapat semua, tuan-tuan sekalian. Orang-orang kafir ni, apa yang mereka tak dapat, semua mereka dapat. Nak kaya, sangat kaya dah. Nak senang, sangat senang. Tapi Allah sebut dalam Quran, wama lahum fil akhirati min nasib. Dalam Quran Allah ceritakan apa? Mereka ni dekat ke hari akhirat langsung tak ada bahagian apa-apa. Wama lahum fil akhirati min khalaq. Mereka langsung tak dapat apa-apa. Langsung tak dapat apa-apa. Kerana itu kita lihat dalam ayat 102 ni, mereka menyangka, kata Allah, tengok orang-orang kafir ni, ada ke dekat dunia mereka boleh ambil hamba-hamba aku ni nak jadi pelindung selain daripada aku, yang dia sembah, yang dia minta tolong, kenapa dicari selain daripada aku, kata Allah. Ayat 102 ni, inilah tuan-tuan sekalian sebagai jawapan lawan bagi contoh orang-orang yang beriman. Ikrar kita dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni Allah menempelak ada orang yang boleh minta tolong selain daripada aku, kata Allah. Kita ikrar kita, dan itulah kehidupan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami sembah, dan hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami minta pertolongan.
Kami minta pertolongan. Kadang kita ni cepat sangat mengalah. Dah berapa lama doa? Dah doa dah. Berapa lama doa? Dah 2-3 kali juga. Dah 2-3 kali doa. Kita rasa 2-3 kali doa tu banyak dah. Kita bayangkan kita ni macam okey je kan. Kalau boleh doa sekali dapat, doa sekali dapat. Bila kata seminggu doa, saya dah sembahyang hajat seminggu dah, tak ada apa-apa pun sama je kan. Kita rasa macam seminggu tu dah lama dah minta. Tuan-tuan, kita bayangkan macam ni. Pengalaman baginda Nabi SAW ketika berada di Madinah, impian Nabi, cita-cita Nabi, alangkah seronoknya kalau kiblat dipalingkan. Asal daripada menghadap Masjidil Aqsa, nak menghadap, alangkah seronoknya kalau kiblat ni menghadap Kaabah. Kan peringkat awal kiblat Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita, tempat suci ketiga dalam Islam. Jadi ada Mekah, ada Masjid Nabawi, ada Al-Aqsa. Al-Aqsa ni kiblat pertama. Bila Nabi minta bermunajat dengan Allah supaya kiblat yang hadap Masjid Al-Aqsa, harap-harap ya Allah makbulkanlah doa aku ni, permintaan aku ni, kata Nabi, dapatlah menghadap ke arah Kaabah. Berapa lama doa Nabi? 16 bulan. 16 bulan doa Nabi, harapan Nabi yang dipanjatkan kepada Allah supaya impian itu termakbul. Siapa Nabi? Orang yang tak ada pernah buat dosa, diampunkan dosa sebelum semasa akan datang. Sungguh pun macam itu, 16 bulan Nabi sabar menanti untuk tunggu arahan daripada Allah tu ke arah kiblat. Jadi kita ni kan, sewajarnya lah sebagai orang yang banyak dosa, banyak salah silap, sudah tentu kita ni takkanlah sekali dua doa, walaupun tak mustahil, ada juga Allah kurniakan di kalangan hamba-hambanya. Kita tak nafikan begitu. Ada tak orang yang doa terus makbul? Ada. Dengan berkat doa dia, berkat amalan dia, tawassul dia dan seumpamanya, itu rezeki dia. Tapi nak cerita macam mana dalam ayat 102 ini, kata Allah, sanggup mereka cari hamba-hamba aku ni supaya jadi pelindung bagi mereka. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Mereka ni, kata Allah, kami telah sediakan neraka Jahannam sebagai tempat untuk nak menanti kedatangan mereka ni. Nuzula ni makna dia apa? Tuan-tuan, kalau kita perhatikan, tengok tadabbur sikit ayat 102, ayat 107. Kita dua kali jumpa nuzula. Cerita neraka ada perkataan nuzula. Cerita syurga Firdaus ayat 107, nuzula lagi. Nuzulan ni apa? Tempat untuk nak menerima kedatangan tetamu. Nuzula. Kalau kita pergi hotel kan, hotel 5 bintang kan, tuan-tuan masuk kan, dekat punya lobby naik kereta, ada orang datang lah kan, bukakan pintu kereta, bawakan troli untuk nak ambil barang, dibantu kita untuk urusan check in, masukkan bilik nombor berapa dan sebagainya lah. Kenapa? Sebab tetamu. Orang-orang kafir ni Allah istilahkan nuzula. Ni maksud dia apa? Kamu nanti, kamu tunggu, akan ada nanti malaikat yang akan tunggu kamu nanti, malaikat Malik dan seumpamanya, malaikat Zabaniyah akan sebat kamu dan seumpamanya. Kamu ni nanti akan masuk tempat yang macam ini. Seperti mana penghuni syurga disambut dengan baik oleh para malaikat, maka penghuni neraka juga akan disambut oleh malaikat yang bengis, yang tak pernah senyum sama sekali. Ayat 100, tengok ayat 100, Allah kata kami tunjuk neraka. Ayat 102, neraka dah bersedia anytime untuk nak menerima kamu. Tengok flow dia. Sampai ayat yang ke-6, nah masuk kamu. Ayat 100 tunjuk, ayat 102 dah sedia, ayat 106 tak cakap apa lagi dah terus masuk. Itu dia punya flow cerita bagi orang-orang kafir ni tadi. Kenapa? Sebab mereka ni merupakan orang yang sangat malang kerana tak gunakan kesempatan hidup dekat dunia untuk jadi hamba Allah yang baik. Allah tanya kita, ayat 103, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ayat 103, katakanlah wahai Muhammad. Bila sebut Qul, Allah suruh Nabi tanya, wahai Muhammad, tanyakan kepada dia orang. Tanya apa? Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Tanyakan kepada mereka, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya.
paling rugi amal perbuatan. Baik, kita biasa dengar perkataan khusrun. Khusrun makna dia rugi. Baca dalam surah Wal Asri kan, Wal Asr innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tapi baca surah Al-Kahfi, Allah gunakan satu kalimah bagi yang belajar bahasa Arab, dia panggil isim tafdil, akhsarin. Akhsar makna dia apa? Akhsar sangat rugi. Bukan rugi lagi, tapi mereka ni sangat rugi. Baik, dalam kitab dinyatakan, tuan-tuan sekalian, ada dua tafsiran. Siapakah dua kumpulan ini? Satu, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka ni sangat rugi? Sebab mereka ni kazzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapakah golongan yang paling rugi ini? Nasara. Kenapa Nasara ataupun orang-orang Nasrani? Kazzabu bil jannah la ta'amun fiha wala syarab. Orang-orang Nasrani ini mereka rugi kenapa? Sebab mereka telah mendustakan syurga. Kenapa dustakan syurga? Sebab pernah berlaku dalam satu kisah, dia pergi perlekeh depan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kamu ni cerita syurga, makanan pun tak ada, minuman pun tak ada. Kalau Yahudi tadi mendustakan Nabi, kerasulan Nabi. Nasrani ni pelekeh kan, apa cerita kiamat-kiamat ni, syurga ni apa cerita, makan minum tak ada semua ni. Jadi ini Allah sebut gambaran akhsarina a'mala, golongan yang paling rugi esok di hari kiamat. Kerana itu kita lihat bagaimana dalam Al-Quran mereka menyangka selama ni yang mereka buat ada manfaat. Ada tak kebaikan yang mereka buat masa dekat dunia? Kita ambil contoh orang-orang yang bukan non-Muslim lah, bukan Muslim ni. Ada tak kebaikan yang dibuat? Orang-orang yang tak beriman ni, dia orang ada sedekah ke tidak? Jawapan dia mesti ada. Mereka tolong orang, hati pun baik. Kadang mereka ni jadi jiran-jiran yang baik, cakap yang baik-baik. Tapi masalahnya tak beriman. Bila tak beriman ni, habislah. Itu antara beza antara keimanan dan juga kekufuran. 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, cerita yang mendominasi muka surat terakhir surah Al-Kahfi ini, Allah gambarkan hanya orang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kebangkitan, hari pembalasan. Golongan ini sahajalah yang terselamat. Yang terselamat. Mereka ni kata Allah, kenapa paling rugi? Ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang ni kata Allah, sia-sia amal usaha dia dalam kehidupan dekat dunia. Sedangkan mereka ni menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Syok sendiri je lah rasa macam baik aja. Kerana itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala contoh nyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 23. Allah nyatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ada orang yang nanti hari kiamat kami hantarkan, kami tunjukkan kepada mereka ni dia amalan-amalan perbuatan kamu ni. Faja'alnahu haba'an manthura. Sukalah tengok, banyak juga kebaikan aku buat ni. Tapi kami jadikan kebaikan-kebaikan yang dia orang tengok tu, bawa kat depan dia orang ni, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Hilang macam tu je. Kamu nak tengok tak kebaikan kamu ni, bawa kan. Surah Al-Furqan 23. Dibawa, tiba-tiba hilang, bawa hilang. Ini bukan cerita pada Yahudi Nasrani saja, tuan-tuan sekalian. Ini sebenarnya untuk kita juga. Untuk kita juga, kita mengharapkan ya Allah, mudah-mudahan amalan kami ni bila bawa esok ke hari kiamat kami terima balik. Kita pun risau juga. Kita risau ni, kita rasa sembahyang ada dah, zikir pun ada, sedekah pun ada. Kita doa ya Allah, moga-moga nanti aku ambil balik buku catatan, buku amalan ni benar-benar tertulis, adalah rekodnya. Jangan sampai rekod itu terpadam. Jangan sampai seperti ditunjukkan tadi dalam surah Al-Furqan, hilang berterbangan macam debu dan seumpamanya. Kenapa? Sebab syarat orang yang nak diterima amalan ni, satu beriman, yang kedua keikhlasan. Beriman, yang kedua keikhlasan. Sama juga yang lain Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 39.
perumpamaan orang-orang kafir yang terima amalan dia ni, terima kebaikan-kebaikan konon, jadi Allah sebutkan kononnya mereka buat banyak kebaikan ni. Allah nyatakan yahsabuhu zam'anu ma'an. Allah kata seumpama macam orang yang kehausan berjalan dekat padang pasir, jalan tiba-tiba nampak macam ada air nampak macam ada air. Hatta idza ja'ahu, tengok kan macam ada air, tapi mereka makin dekat kat situ, lam yajidhu syai'a, rupanya tak ada apa-apa. Apa dipanggil tu? Fata Morgana. Tengok kan, mungkin biasan cahaya matahari dan seumpamanya. Nampak macam air takung lah. Tiba-tiba mereka datang, tak ada apa-apa. Macam tadi lah, dibawakan dekat hari kiamat, rupanya langsung tak ada apa-apa. Kerana itu kita mengharapkan setiap amalan yang dilakukan itu mudah-mudahan mendapat keberkatan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat 104 tu kan ada perkataan alladzina dhalla. Dhalla ni kalau ikut makna asal, tuan-tuan buka kamus, dhalla ni makna dia sesat. Ini sedikit kita ambil ilmu tadabbur perkataan dalam Quran. Kita gini kalau nak bagi makna, tuan-tuan sekalian, makna ni kita kena rujuk juga dalam tafsir, dalam terjemahan. Kalau betul kita belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, tak apalah, boleh belajar. Tapi perspektif Al-Quran dengan bahasa yang Allah turunkan ini dikenali dengan nama Mu'jizat Al-Quran. Skop bahasa yang ada dalam Quran ni Masya Allah sangat tinggi. Contoh dia macam mana? Kalau contoh dhalla, makna dia sesat. Contoh dhalla, seperti mana kita baca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dhallin makna dia apa? Sesat. Janganlah kami masuk dalam kumpulan yang dimurkai dan orang yang sesat. Dhallun ada makna sesat. Tapi ayat 104, makna dhalla kat sini batal, terbatal amalan dia. Terbatal amalan, terbatal itu yang tadi Allah tak kira tadi tu. Ada makna dhalla dalam Quran maksiat, ada makna dalam Al-Quran dhalla ni makna dia kufur, ada makna lalai. Sebab itu kita kena cermat, kena hati-hati dalam memahami Al-Quran, kena rujuk kepada sumber yang betul. Sumber yang betul. Sebab kita tak boleh bagi makna ikut suka kita. Yang saya belajar ni perkataan dia, ni ikut makna dia. Kalau Quran bagi terjemahan kod-kod ni tak jadi. Jangan main-main, ini merupakan kalamullah. Kita tak pasti, mari kita rujuk sama-sama. Tak faham terjemahan, kita tengok tadabbur Al-Quran. Tak faham tadabbur Quran, tengok tafsir Al-Quran. Jadi proses tu berterusan. Kerana itu kita ambil kesempatan kan. Nabi SAW pesan dalam hadis apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ni makna dia semualah manusia ni di kalangan orang beriman. Siapa yang paling baik? Golongan yang belajar dan yang mengajar Al-Quran. Yang belajar dan mengajar Quran. Tajwid dah ada, okey, alhamdulillah. Kita tengok terjemahan pun dah mula faham sikit-sikit. Pergi pada tadabbur dah boleh faham. Kita tengok pula ada segi bahasa Arabnya pula. Bahasa Arab dah faham, kita tengok balaghahnya pula. Lepas tu ada qiraat, ada dia punya macam-macam disiplin. Al-Quran saja tuan-tuan sekalian ada 25 disiplin ilmu. 25 daripada Quran aja, itu baru disiplin, belum cabang-cabang daripada setiap tu tadi. Jadi Masya Allah, kita gambarkan terlalu luasnya ilmu Allah ini. Inilah khazanah mukjizat Nabi SAW yang berkekalan sampai kiamat. Okey, baik. Kemudian kita lihat ayat 105, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Sadaqallahul azim. Mereka ni kata Allah, orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan dengannya. Dia orang ni masalah, kata Allah. Orang-orang kafir ni, dia orang ni bermasalah. Sebab satu, tak beriman. Yang kedua, dia orang ni tak percaya akan ada pertemuan hari kiamat. Betul ke akan ada pertemuan? Mati-matilah kata dia. Mana ada nanti dah mati, bangkit semula dan seumpamanya. Sebab itu kita sampai sekarang ni pelik macam mana tuan-tuan sekalian. Fir'aun, raja kuno Mesir kan, pemerintah Mesir. Antara benda yang pelik ada pada Fir'aun ini, dia percaya pada hari kebangkitan. Fir'aun ni siapa? Makhluk manusia.
yang mengaku diri sebagai Tuhan, tapi dia kata ada hari kebangkitan. Masalah besar Firaun ni dah lah kafir kan. Dia percaya pada hari kebangkitan ikut akal dia. Manusia bernama Firaun percaya ada hari kebangkitan tapi ikut akal. Sebab tu dia kena nak simpan emas berapa banyak, duit berapa banyak, kenderaan macam mana, makan minum macam mana, persiapan kita ni. Dia tahu dia akan mati. Antara makhluk yang buat persiapan nak mati dia nama dia Firaun. Tapi malangnya fikir tentang hari akhirat ikut akal dia. Tak sampai lah. Tak boleh kita nak tahu cerita beriman kepada Allah hari akhirat ni sumbernya daripada wahyu Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Jadi ayat yang ke 105 ni tadi, mereka ni kata Allah, orang-orang kafir ni masalahnya dah tak beriman. Mereka ni pula tak percaya akan ada pertemuan nanti. Nescaya kata Allah Subhanahu Wa Taala, akibatnya kami tak akan beri sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Dia orang ni ada kebaikan yang kita cerita tadi kan, bagi makan pada jiran, senyum, menolong orang. Tapi golongan-golongan seperti ini mereka langsung tak ditimbang amal. Satu hadis Nabi SAW kita kongsikan. Hadis Nabi riwayat Abu Hurairah. Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan datang nanti seorang lelaki yang besar dan gemuk di hari kiamat. Nabi cerita macam tu. Orang ni badan dia besar, gemuk dekat hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, nanti berat timbangannya di sisi Allah tidak sampai seberat sehelai sayap nyamuk. Badan dia besar. Nabi sebut lelaki yang besar yang gemuk. Tapi nanti bawa di hadapan Allah, nak timbang konon-kononnya ada kebaikan, rupanya dia punya berat tak sampai seberat sehelai sayap nyamuk. Kita kalau timbang nyamuk pun tak ada berapa berat. Itu seekor nyamuk. Kalau kita letak, mana ada kesan seekor nyamuk. Yang ini sehelai sayap nyamuk. Berat sebesar itu pun tak ada. Maknanya Allah tak pandang langsung lah. Allah tak pandang langsung nilai kebaikan yang dibuat tu tadi. Sebab tu kita minta doa kita dengan Allah, ya Allah, rahmatilah kami, pandanglah kami dengan pandangan kemuliaan, pandanglah wajah kami ya Allah. Sebab dalam hadis-hadis Nabi SAW, antara apa dipanggil kedahsyatan hari kiamat, kebingungan manusia di hari kiamat bila Allah tak pandang mereka. Allah langsung tak nak pandang. Kamu dulu buat bukan sebab aku kan, pergilah kamu cari siapa boleh tolong kamu. Allah tak pandang. Satu azab di hari kiamat bila manusia pada ketika itu mengharapkan rahmat Allah. Satu-satunya yang boleh tolong kita esok hanya Allah di hari kiamat, tapi Allah langsung tak pandang mereka. Jadi ini yang timbul, yang berlaku, yang Allah nyatakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah tak timbang pun. Dalam surah Al-Qari'ah yang kita baca tu kan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Berbahagialah orang yang timbangan dia berat. Siapa yang berat timbangan, dia akan hidup dalam keadaan yang redha, dalam keadaan yang baik. Fa huwa fi 'aishatir radiyah. Mana berat amal kebaikan dia. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Siapa yang nanti bila ditimbang ringan pula, kebaikan dia tu ringan. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Mereka yang akan ditempatkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Jadi sebab itu ayat 105 ni Nabi SAW banyak mengingatkan kita amalan-amalan yang sedikit tapi berat pada timbangan. Nak tak kamu tahu, kata Nabi, ada amalan, ada zikir yang ringan disebut pada lidah tapi berat pada timbangan. Kenapa cerita berat timbangan? Sampaikan ada ulama doa, Allahumma thaqqil mizanana. Wahai Tuhan, beratkanlah timbangan amal kebaikan kami. Sebab apa? Sebab selamat. Bila berat timbangan tu selamat. Apa tasbih yang Nabi ajar? Kamu kena banyakkan sebut subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
ringan disebut pada lidah tapi berat pada timbangan. Baik, kemudian Allah nyatakan zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Azab demi azab ni tadi, mula-mula kamu ditunjukkan neraka ni macam mana, kemudian neraka pun telah bersedia untuk menerima kamu sebagai tetamu. Ayat yang ke-106, mereka yang bersifat demikian balasannya neraka Jahannam. Masuklah kamu, disebabkan mereka kufur ingkar dan mereka pula menjadikan ayat-ayat aku dan rasul-rasulku sebagai bahan ejekan. Diperlekehnya Nabi, diperlekehnya rasul-rasul, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita baca dalam surah Al-Qalam, Allah ceritakan orang-orang kafir menuduh Nabi ni gila. Nabi ni gila. Bawa ayat Quran dia kata Muhammad dah gila. Ada juga para Nabi bila cerita tentang hari akhirat, cerita tentang beriman, mereka kata in hadza illa asatirul awwalin. Dia tengok ni Nabi-Nabi ni bawa cerita dongeng semua ni. Semua bawa cerita dongeng. Ada yang Nabi dituduh gila, ada yang Nabi dituduh bawa cerita dongeng. Sedangkan hakikatnya Allah dah balas balik. Kamu tengok dulu masa dekat dunia, kamu telah memperlekeh, kamu telah mengejek rasul-rasul aku, kata Allah. Huzuan ni apa? Macam buat main lah. Seorang cakap kat belakang ketawa kan. Macam langsung tak ada nilai bagi mereka ini. Jadi ayat 100 sampai ayat 106 Allah detailkan. Kamu tengok masalah-masalah yang menimpa orang-orang kafir ini daripada awal lagi, impun saja dekat padang mahsyar dah ditunjuk sampai akhirnya mereka diumban dalam neraka Jahannam. Diumban pula, kata Nabi dalam satu hadis kan, dalam Sunan Tirmizi, bila diumban saja mereka ni, diumban dalam neraka Jahannam, nak sampai ke bahagian dasar dekat gaung neraka itu 70 tahun. Diumban tu bukan terus masuk macam diumban dalam penjara. Diumban masuk dalam neraka ni 70 tahun turun ke bawah tu baru sampai dasar. Wal'iyadu billahi min dzalik. Baik, kemudian diteruskan lagi dalam surah Al-Kahfi ini bagi orang-orang yang beriman pula. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanas lahum jannatul firdausi nuzula. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat 107, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Ini balasan bagi orang beriman. Seperti mana ayat 102 Allah ceritakan yang masuk neraka ini bagi mereka nuzulan. Itulah tempat mereka, ada nanti tetamu yang nyambut. Bagi orang yang masuk syurga Firdaus, mereka pun dapat juga nuzulan. Kenapa disebut syurga Firdaus? Dalam hadis Nabi SAW kan, dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi ceritakan begini. Nabi kata, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus." Nabi sebut dalam hadis ni, bila kamu nak mohon syurga, nak minta syurga dengan Allah, mohon syurga Firdaus. Nabi yang pesan kita macam tu. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa minhu tafajjara anharul jannah. Kenapa kalau berdoa dengan Allah, wahai Tuhan rezekikan kami dapat syurga Firdaus? Sebab kata Nabi, itulah kemuncak syurga, dan di tengah-tengah syurga, dan di sanalah mengalir sungai-sungai dalam syurga itu. Tak ada lagi syurga yang paling tinggi daripada syurga Firdaus. Kalau minta syurga Firdaus, wahai Tuhan rezekikan kami untuk dapat syurga Firdaus. Sungai-sungai mengalir di dalamnya, dan situlah puncak syurga, segala kenikmatan yang bakal diperolehi oleh orang-orang yang beriman. Baik, kemudian yang berikut, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ayat yang ke 107, ayat yang ke 108. Allah nyatakan maksud dia apa? Mereka kekal dalam syurga dan tidak ingin berpindah daripadanya. Satu daripada ciri-ciri syurga yang Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi ini, satu, mereka kekal. Kekal, tak ada penghujung. Kenapa Allah sebut khalidina fiha? Banyak kali masuk syurga kekal, masuk syurga kekal. Allah nak beritahu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu risau lagi, jangan kamu sedih lagi, dan nikmat yang kamu perolehi itu takkan terputus sampai bila-bila. Kan satu babak di nanti di hari akhirat,
dibuat satu simbolik. Allah Subhanahu wa taala menyembelih. Nabi sebut istilah dia menyembelih kematian. Kita bayangkan nyembelih ni lembu, unta, kambing. Disembelihnya kematian. Makna dia apa? Lepas disembelih saja kematian itu, tak ada mati lagi dah. Takkan berhenti daripada menikmati nikmat sampai bila-bila. Hari ni mungkin orang dapat, contoh kita ambil makan yang sedap-sedap, makan, habis dah. Tiba-tiba tengok dah habis dah. Itu baru cerita makanan. Kita pergi satu tempat, pergi bercuti dan sebagainya kan. Berapa hari pergi? 3 hari 2 malam, 5 hari 4 malam, sampai satu masa habis dah balik kan. Tempat yang kita suka tu tak dapat kita buat selama-lamanya lah. Sebab apa? Kita ada tempat kita, balik rumah dan seumpamanya. Tapi syurga ni Allah gambarkan satu kekal. Yang kedua, kamu takkan berpindah, kamu takkan ingin berpindah daripadanya. La yabghuna anha hiwala. Yang ini tuan-tuan sekalian, kita takkan jumpa dekat dunia ni. Kat dunia ni, sehebat mana pun tempat yang kita pergi, cantiklah pada kita kan. Oh, tak adalah rasa tempat lain yang cantik ni. Tapi satu masa nanti pergi tempat lain pula lah. Kenapa? Kita rasa nak pergi tukar angin lah kan, cari tempat lain. Negara yang musim sejuk nak bercuti kat negara musim panas. Negara yang musim panas nak bercuti tempat negara musim sejuk. Nanti habis musim sejuk nak pergi nak cari tempat negara yang musim bunga pula. Kita nak pindah. Sebab apa? Kita nak macam tu. Dalam syurga ni Allah gambarkan manusia tak teringin pun, takkan ada orang teringin untuk pindah ke tempat lain. Sebab apa? Yang dia dah dapat itu merupakan tempat yang sangat indah. Dan nikmat dalam syurga ni, hadirin sekalian, seperti mana disebut Nabi SAW, sentiasa meningkat daripada satu hari ke satu hari sampai bila-bila. Hari ni dapat nikmat, contoh lah kalau kita kira lah. Tapi Nabi tak ada sebut. Contoh nikmatnya 100. Yang 100. Esok tambah lagi 200. Esok tambah lagi 300. Nabi kata nikmat itu akan bertambah daripada semasa ke semasa sampai bila-bila. Tak ada penghujung. Tak ada penghujung. Makin hebat, makin hebat, makin hebat. Makin dihias, makin dicantikkan, makin seronok dan seumpamanya. Ini antara kelebihan orang beriman. Mereka langsung tak teringin untuk berpindah ke tempat lain. Kemudian Allah nyatakan ayat 109, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Katakan lagi wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta ataupun pen untuk nak menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering air laut itu sebelum habis ditulis kalimah-kalimah Tuhan. Walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Masya Allah. Ayat 109 inilah yang dipanggil sebagai apa? Keluasan rahmat Allah, kebesaran Allah. Ini Allah gambarkan. Kita ni nak puji Allah, cerita nak puji Allah. Nak puji Allah macam mana? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kan? Dan sebut dalam hadis kursi Allah kata apa? Seandainya seluruh makhluk yang kucipta, di kalangan malaikat, di kalangan jin, di kalangan manusia, semua bukan zaman kita je, semua daripada Nabi Adam sampailah kiamat, semua malaikat, semua di kalangan jin memujiku, kata Allah. Semua pujian itu masih lagi belum capai tahap yang selayaknya bagi aku. Aku lebih tinggi daripada itu. Lebih tinggi. Sebab itu bila kita nak puji Allah kan, kita nak puji Allah, antara yang disarankan oleh baginda Nabi SAW, doa yang kita baca di awal doa, Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Doa ini sangat mulia. Sebab apa? Sebab pahalanya nanti, kata Allah, aku akan bagi esok di hari akhirat. Berapa banyak pahalanya malaikat tak tahu. Aku tunggu nanti hari akhirat aku akan bagi. Segala puji bagimu ya Allah yang selayaknya lah. Aku nak puji kamu tak tahu ya Allah banyak mana. Aku puji selayak keagungan, kebesaran, kemuliaanmu. Jadi itu nilai kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita doa Allah ni, doa kepada Allah dengan nama-nama yang teragung daripada Asmaul Husna. Kalau kamu tulis, kata Allah ayat 109 tu kan, kalau kamu nak tulis kalimah-kalimah Allah dengan air laut, nescaya
air laut yang dijadikan dakwat tu tadi tak cukup. Habis kering kamu tulis kebesaran Allah, kalimah-kalimah Allah belum habis lagi. Kami ganti lagi dengan satu lagi air laut yang lain. Kamu habis juga tulis. Tak selesai lagi untuk nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah tentu kita lihat bagi orang-orang yang beriman ini, kita lihat terlalu kerdilnya diri kita berbanding dengan, tak usah berbanding dengan kebesaran Allah, kebesaran alam ni pun Masya Allah. Sampai sekarang ni ahli sains pening nak mikir dunia ni ujung dekat mana. Dunia ni kita ambil dunia lah kan, bukan bumi ni, alam ni ujung dekat mana. Ada dinding ke kan? Dah lepas nak kira jaraknya berapa kilometer kan. Paling jauh ni katalah matahari kat lagi Bima Sakti lagi berapa kilometer tak boleh kira dah, guna dengan tahun cahaya, setahun cahaya, bintang yang 4 tahun cahaya, 10,000 tahun cahaya, ada lagi ujungnya. Masya Allah. Sebab itu tak pelik lah kalau orang yang terakhir masuk syurga akan dikurniakan syurga yang besarnya 10 kali ganda daripada bumi yang Allah ciptakan sekarang ni. 10 kali ganda bumi ni ambillah untuk kamu seorang. Ni untuk siapa ni? Orang terakhir masuk syurga. Bayangkan berapa luasnya kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nak tunjukkan betapa kerdilnya kita sebagai hamba. Ayat yang terakhir, ayat 110, Allah nyatakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Katakanlah, maksudnya apa? Allah suruh Nabi cakap lagi pada manusia ni, wahai Muhammad, beritahu pada dia orang ni, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanya Tuhan yang satu. Oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Saudara sekalian, ini penutupnya. Kan surah Al-Kahfi ini turun kepada Nabi SAW sebab orang kafir tanya, orang kafir cabar kan, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami kisah 7 pemuda. Wahai Muhammad, cerita tentang raja yang adil satu ketika dahulu. Beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, kamu tu manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Cerita Nabi sebagai manusia ni kan. Boleh tak kalau kita kata Nabi pun manusia biasa macam kita? Ayat macam tu keluar kan. Kalau soalannya ditanya, boleh tak kita sebut Nabi pun manusia biasa? Jawapannya boleh. Tapi kena ingat, manusia biasa itu Allah sambung dalam ayat ni, satu ayat tak berhenti. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Betul manusia biasa Rasulullah SAW. Maksud manusia biasa ni, Nabi fitrahnya seperti kita, makan, minum, berkahwin, penat dan seumpamanya. Tapi Rasulullah disebut oleh Allah dalam ayat ini yuha ilayya. Beza yang paling ketara antara kamu dengan Nabi ni, kamu tak ada dapat wahyu. Nabi merupakan insan yang menerima wahyu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan wahyu itu menegaskan sembahlah Allah, Tuhan yang tiada selain daripadanya. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika memerintah selama 2 tahun, ada suara-suara yang cuba kata, wahai Abu Bakar, kamu ni kenapa perintah kami, memimpin kami ni beza dengan Muhammad, sedangkan kamu ni merupakan orang yang paling rapat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beza sangat? Kata Sayyidina Abu Bakar, amat tidak adil untuk bandingkan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab aku perintah dalam keadaan pintu langit tertutup, maksudnya tak ada wahyu lagi. Sedangkan orang yang sebelum aku ni, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia, rasul, seorang nabi yang perintah memimpin manusia dalam keadaan pintu langit terbuka, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penutupnya Allah nyatakan, siapa yang beringin, ada keinginan nak jumpa dengan Allah di hari akhirat, maka beramallah dengan amal yang soleh dan jangan syirikkan Allah dengan sesiapa. Jadi penutup surah Al-Kahfi ini ditutup dengan berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Dan sebab itu ayat yang ke-110 dia punya pairing dia dengan ayat pertama surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kunci untuk jadi perkara ni semua kena syukur. Syukur jadi hamba, syukur hidup sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barulah hidup kita ni lurus
seperti mana baca Al-Quran, kitab yang lurus, ikut dengan Nabi, dinul hanif, agamanya pun lurus, maka kita pun mati dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan. Jadi hadirin sekalian, saya kira sekadar itu dulu dapat kita kongsikan pada pagi ini. Penutup suratul Kahfi, berapa siri 12 siri 12 siri bersama dengan tuan-tuan puan sekalian. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini yang dapat kita bacalah, ambil daripada kita tafsir dan seumpamanya. Allah akan bukakan lagi ilmunya untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita tambah lagi dengan baca kitab-kitab yang lain, dengar daripada perkongsian yang lain. Setiap kali kita baca pasti akan ada ilmu yang baru, akan ada sesuatu yang baru. Dengan tujuan bila kita baca ni, antara adab kita baca Quran, ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab aku banyak baca ni, tambahlah lagi ilmu aku untuk memahami ayat-ayat-Mu ya Allah. Sekadar itu dahulu, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Saya doakan seluruh para jemaah Masjid Habib Hassan Al-Attas, tuan kuasa kepimpinannya, para jemaahnya, semuanya diberkati Allah. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk masa akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Telah Tuhan kami ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.